Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak terangkan berkaitan dengan topik penyata kedudukan keuangan untuk modul 7. Kita sambung lagi. Selepas kita buat akaun perdagangan untung rugi, kita kena buat penyata kedudukan keuangan untuk mengetahui semua berapa aset dengan liability yang kita ada dalam perniagaan. Okey, apa tujuan penyata kedudukan keuangan disediakan? Okey, ada 4 tujuan. Okey, yang pertama itu menyenaraikan semua aset dan liability. Okey, aset terbahagi kepada dua. Awak kena ingat, satu aset semasa, satu lagi aset bukan semasa. Okey, untuk aset semasa, awak dah ada senarai kan? Jadi kita tengok daripada ableh lah yang kita dah buat, ableh. Okey, jadi untuk liability pun sama, dia ada dua, iaitu liability semasa dengan liability bukan semasa. Bukan semasa ni selalunya bergantung pada soalan. Okey, selalunya liability bukan semasa terdiri daripada contoh dia jangka panjang. Contohnya pinjaman, gadai janji. Selalunya macam ni lah, dua saja. Dia melibatkan pinjaman jangka masa panjang yang melebihi daripada 1 tahun. Okay, yang kedua, apa tujuan penyediaan penyata kedudukan keuangan? Okey, menunjukkan kedudukan keuangan perniagaan. Dekat sinilah kita boleh tengok adakah antara aset dengan liability dapat diseimbangkan ataupun dia boleh cover. Contohnya awak ada aset berapa banyak, awak boleh tanggung. Liability itu adalah tanggungan. Awak boleh tanggung berapa banyak liability dalam perniagaan, kita lah. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, menunjukkan jumlah modal dan untung. Keuntungan atau kerugian lah, nak tengok ada rugi tak ataupun ada dapat untung. Okey, yang keempat itu menunjukkan modal kerja, iaitu jumlah kecairan perniagaan dalam tempoh masa. Modal kerja ni, okey, formula modal kerja cikgu tunjuk kat sini. Ini awak kena ingat. Formula modal kerja, aset semasa tolak dengan liability semasa. Okay, ini rumus dia. Okey, boleh? Jadi kita pergi yang pertama, berkaitan dengan format. Format untuk menyediakan penyata kedudukan keuangan. Okey, dia ada dua. Macam sama juga dengan kita buat apur lah. Kita guna istilah akaun perdagangan untung rugi sebagai apur. Bila cikgu sebut apur, awak dah tahu dah. Daripada jualan sehinggalah buat sampai untung bersih. Kalau sebut apur. Okey, ni bentuk yang pertama, iaitu bentuk T. Okey, bentuk T ni selalunya kita jarang guna. Kita selalunya akan guna format penyata. Dia straight saja, dia ada kolom. Untuk format T ni, aset semua sebelah debit. Sebab aset masuk kan, betul? Awak kena ingat, ableh tu konsep dia takkan lari dengan apa yang kita belajar sepanjang daripada tingkatan 4 sehingga tingkatan 5. Dia tak akan berubah lah. Ableh tu jadikan awak kena jadi macam dia punya panduan asas dia. Okey, lepas tu, sebelah kredit dia ialah equity pemilik dan liability. Ingat kan, ableh bila awak pecahkan macam ni kan, betul? Okay. Sebelah sini debit, sebelah lagi kredit. Okey, jadi awak tengoklah. LEH. Sebelah kredit, aset sebelah debit. Itu sebab tu konsep. Ni bentuk T. Kalau konsep bentuk penyata dia lain. Ni bentuk penyata macam ni lah. Jadi, kalau soalan selalunya walaupun dia tak cakap kita akan buat bentuk penyata. Walaupun ayat dia penyata kedudukan keuangan, bergantung pada soalan. Kalau soalan kata suruh buat bentuk T, nama dia penyata juga. Itu bukan bentuk T. Okey. Jadi, hari ini cikgu akan fokuskanlah bagaimana kita nak buat penyata kedudukan keuangan menggunakan format penyata. Okey, yang pertama sekali dia ada nama perniagaan. Tengok pada soalan. Soalan akan beritahu perniagaan apa. Lepas tu tengok pada soalan juga. Soalan akan beritahu sediakan penyata keuangan, penyata kedudukan keuangan pada bila? Selalunya pada akhir tahun lah ataupun pada akhir bulan. Contohnya kat sini pada 31 Disember.
20, 20. Contoh. Nama perniagaan dengan tajuk ni wajib tulis sebab nanti kita tak tahu ini akaun apa kan. Jadi kita kena tahulah, kita kena letak tajuk dia. Okey, jadi seterusnya dalam penyata kedudukan keuangan, dia terdiri daripada kejap. Dia ada aset bukan semasa. Jadi format yang awak kena ingatlah format ni. Format ni dia tak ada cara lah. Yang penting kena ingat. Okey, untuk bab 7 dan dengan bab 8 nanti dia akan beza sikit bila format ni. Dia tak beza banyak. Dia akan tambah, kalau bab 8 nanti dia akan tambah satu lagi kolom sebab dia ada pelarasan. Tapi untuk modul 7 ni dia tak ada pelarasan lagi. Jadi kolomnya 3 sahaja. Okey, ada 3 sahaja. Awak letak RM. Okey, contoh premis ni dia ialah bangunan. Okey, soalan kalau adalah letak dekat kolom hujung sekali. Kalau tak ada apa-apa dekat sini, kolom 1 dengan 2, dia tak ada operasi apa-apa, terus letak kolom yang paling hujung sekali. Okey, yang kedua, misi dengan jentera. Ini contoh saja bukan semua item akan ada, bergantung pada soalan. Yang ketiga, perabot, lengkapan, kenderaan, alatan pejabat. Kalau tengok pada soalan, ada apa lagi tak dalam tu? Ini antara 2, 4, 6. Ada 6 contoh aset bukan semasa. Awak dah buat sini, sebelah sini awak tambah. Tambahkan je semua. Semua nilai aset bukan semasa, tambah. Letak kat bawah dia. Ingat awak kena ikut format. Jangan letak sesuka hati, letak kat kolom 1, tambah tak. Awak ikut format dia. Sebab ini modul 7. Kita pakai terus letak kat ujung. Tambahkan semua, letak dekat bawah ni jumlah dia. Kalau boleh tu antara jumlah ni, jangan tulis jumlah, tak ada apa-apa mesti kosong. Antara jumlah ni dengan yang nak ke aset semasa tu, kalau boleh awak selang satu baris. Untuk nak bagi dia nampak kemas. Jadi untuk seterusnya aset semasa. Aset semasa kalau awak tengok dia letak kat kolom nombor 2. Sebab apa letak kat kolom nombor 2? Awak ingat balik. Tadi masa cikgu ajar tadi, apa rumus modal kerja? Aset semasa tolak liability semasa kan, sebab kita nak cari modal kerja ni. Modal kerja ni wajib tulis. Kalau awak buat soalan, awak dah kira-kira modal kerja tak ada. Tak ada perkataan modal kerja. Salah. Walaupun jawapan awak betul, tak ada markah. Dia mesti ada nama. Okey, kita tengok yang pertama. Iaitu aset semasa. Dalam aset semasa, dia ambil inventory akhir. Ingat kita buat pada akhir tahun ataupun akhir bulan. Dia mesti ambil inventory akhir. Inventory awal tak terlibat. Nak dapat mana inventory akhir selalunya dalam maklumat tambahan. Dia ada maklumat kat bawah. Kita tengok contoh soalan. Dekat mana nak dapat inventory akhir? Inventory akhir pun kena ingat juga. Kalau dia ada 2 nilai, kita ambil nilai yang paling terendah. Letak kat kotak kolom nombor 2. Boleh? Lepas tu, ada akaun belum terima. Pun sama letak kat kolom nombor 2. Dia ada bank, dia ada tunai. Bergantung pada soalan. Kalau tak semestinya ada 4-4. Contohnya sini, awak dah siap, awak tambah. Ingat operasi kita tambah tolak je. Tambah, letak dekat bawah dia. Jangan letak kat kiri kanan. Tengok kalau dia kata bawah-bawah, ikut dia. Ikut format. Seterusnya. Ini pun sama. Nak selang pun tak ada masalah. Tak nak selang pun tak apa. Ini awak boleh tulis simbol tolak pun tak apa dah. Tak boleh tulis perkataan tolak. Kita akan tolak dengan liability semasa. Dalam liability semasa ada apa? Contoh dia ada overdraft bank. Dia ada akaun belum bayar. Ada 2 je kan? Ini, ingat cikgu cakap, kalau dia ada 2, dia ada 2 item kat sini, letak kat kolom nombor 1 dulu. Sebab apa? Cikgu kata nak kena tambah ni dulu. Ingat kalau ada 2 ataupun lebih pada 1, letak kat kolom nombor 1. Faham? Tambah-tambah baru letak sebelah. Tetapi, kalau dah hanya ada 1 saja, contohnya dah hanya ada akaun belum bayar je, jangan letak kat kolom nombor 1. Terus letak kat kolom nombor 2 sebab kita nak tolak dengan aset semasa. Ni awak kena hati-hatilah, kena dengar betul-betul. Kalau 2 item letak kat kolom nombor sebab kita dah selesai dulu. Kita selesai dulu hasil tambah 2-2 ni. Baru kita bawa ke sebelah. Kalau ada 1 dia terus bawa. Tak payahlah 2 kali nak tambah dengan apa kan sebab dia seorang-seorang.
Kalau seorang-seorang bawa terus ikut kotak aset semasa. Okey, lepas tu kenapa kita kurungkan? Kurungkan bermaksud, yes, betul. Awak mungkin dalam hati awak cakap kan, walaupun cikgu tak nampak awak. Okey, jadi kita tolak. Tolak. Okey. Dekat sini kalau tak ada buat kurungan pun tak ada masalah. Tapi lebih selamat buat kurungan. Sebab apa? Kadang-kadang awak mungkin terlepas pandang. Tiba-tiba awak tertambah. Lebih baik awak kurungkan. Apa-apa tolak dia mesti kurungkan. Okay, bila awak dah tolak, awak letak, perasan tak dia letak kat mana? Dia turun sikit bawah, dia letak kat bawah. Dia turun satu maksudnya dia bukan satu baris dengan dia. Bukan satu baris dengan akaun belum bayar ni. Dia letak bawah dia, tapi dia letak kat kolom nombor 3. Sebab apa letak kolom nombor 3? Sebab kita nak selesaikan nanti dengan aset bukan semasa ni. Okay? Jadi sekarang ni, awak turun sikit satu bawah. Jangan letak bawah dia. Letak ke kanan sikit. Tolak dia ke kolom nombor 3. Okay, ni yang cikgu cakap tadi. Nama dia mesti modal kerja. Okay, wajib letak. Tak ada modal kerja. Awak perasan dia yang ni. Yang nilai aset semasa tolak liability semasa. Bukan yang double X 2 ni. Jangan salah. Jadi bila dah tulis nama dia modal kerja, jadi aset bukan semasa tadi ditambah dengan modal kerja, ni tambah 2, dapatlah dia punya ni. XX ni. XX ni dia tak ada nama. Sebab apa? Nanti XX ni dengan XX bawah ni mesti sama. Maksudnya tu namanya imbangan. Dia akan dapat imbangan. Okey? Jadi contohnya dekat sini 1,000. Sini mesti dapat 1,000. Kalau tak dapat 1,000 maksudnya awak punya penyata kedudukan keuangan awak salah. Yang ini dengan ini mesti sama nanti. Okey, tak apa, nanti tengok. Seterusnya. Ini awak dah siap untuk bahagian, inilah bahagian yang atas lah, aset bukan semasa dengan aset semasa. Lepas tu kita pergi bahagian ekuiti pemilik. Dalam ekuiti pemilik, selalunya dia akan bagi modal awal. Modal awal selalunya dalam imbangan 2 lah dia dah bagi. Okey, letak kat kolom nombor 3. Okey, lepas tu, tengok pada soalan. Kalau soalan kata untung bersih, biasalah untung. Awak ingat kan? Untung mesti tambah kan? Okey, kalau untung bersih awak tambah. Tetapi kalau soalan dapat rugi bersih, kena tolak. Okey, jadi kat sini contohnya untung bersih lah. Kena ditambah lah. Okey, sini tambah. Tapi andai kata awak dapat rugi, maksudnya X, tolak lah. Mesti tolak lah sebab dia dapat rugi. Okey, boleh? Lepas tu awak dapat nilai kat sini. Dia tak ada nama. Pastikan dia tak ada nama. Jangan pandai-pandai letak nama pula. Okey, lepas tu ditolak dengan ambilan. Tu sebab tu saya cakap, tengok pada soalan. Kalau ada ambilan, okey letak. Tengok operasi dia, tolak. Jadi apa-apa, kalau awak ikut je format ni, dia kata kurung, awak pun kurung. Takkan jadi masalah untuk awak nanti bila nak buat penyata kedudukan keuangan. Lepas tu, bila kita dah tulis kurung, dia mesti tolak. Jadi yang tadi ni, tolak dengan ambilan, awak akan dapat modal akhir. Okay, nampak modal akhir. Okay, faham? Okay, dekat sini, ni perhatikan betul-betul. Liability bukan semasa. Lepas tu letak bawah dia, liability bukan semasa. Okay, dekat sini pun sama. Nanti ada soalan yang cikgu nak tunjuk nanti. Ada yang tak ada liability bukan semasa. Jadi tak payah tulis lah. Kebetulan untuk format ni cikgu akan tunjuklah. Lepas buat ekuiti pemilik, kita buat liability bukan semasa. Tapi saya cakap tadi bergantung pada soalan. Jadi kat sini contoh liability bukan semasa dia ada pinjaman bank. Macam biasalah. Ingat dalam kepala awak, kalau ada 2 item, letak dulu dekat kolom yang nombor 2. Lepas tu barulah bawa ke kolom nombor 3, hasil tambah ni. Ini cikgu cakap kalau ada, ni tak semestinya ada dalam soalan. Kadang-kadang awak sampai kat sini je, sampai dekat modal akhir je. Dah sama dah dengan atas sebab bawah tak ada. Nanti kita tengok soalan nombor 4 tu yang dalam buku teks kita sambung. Nanti awak tengok, dia takkan ada yang bawah ni. Okey? Boleh? Kena faham format ni. Okay, seterusnya, saya nak tunjukkan bagaimanalah kita nak buat. Awak dah buat dah minggu lepas berkaitan dengan dia punya akaun perdagangan untung rugi. Ni awak dah sediakan dah. Awak pun dah dapat untung Mercedes 1540. Okay, jadi step yang pertama kita kena cari dulu. Awak pun dah kena pastikan. Kita kena cari dulu yang terlibat dengan A, yang terlibat dengan L, dengan E. Alih je.
Sebab apa? B dengan H kita dah buat masa ni kan. Belanja dengan hasil kita letak kat apa betul? Okay, kita hanya cari asset, liability dengan equity saja. Okey, kita cari. Okey, modal dia equity. Inventory ni inventory awal jadi tak masuklah, pangkah terus. Awak terus pangkah atau buang. Harta pejabat. Okey, aset kenderaan, aset ni tak masuk. Ini pun tak masuk. Okey, ambilan. Equity, diskaun tak masuk, gaji tak masuk. Okey, bank, aset. Tunai, aset. Periklanan tak masuk, insurans tak masuk. Okey, ABT, aset. Kalau senang terus tulis aset apa. Kalau tadi kita pergi patah balik. Harta pejabat, aset bukan semasa kenderaan, aset bukan semasa bank, aset semasa tunai, aset semasa ABT, aset semasa. Okey, akaun belum bayar, liability semasa. Kadar bayaran tak masuk. Angkutan masuk pun tak masuk. Angkutan keluar tak masuk. Belanja am tak masuk. Komisen tak masuk. Okay, kalau awak kenal pasti kat sini, dah tahu dah. Okey, terus pergi kat sini. Okey, pastikan tajuk dengan ni kena tulis. Ni. Dia punya ni kena tulis. Wajib. Zara contohnya, apa perniagaan dia? Zara Enterprise. Okey, lepas tu penyata kedudukan keuangan pada 31 Julai 2016. Okey, boleh? Okey, jadi lepas tu buat 3 kolom ni, buat letak RM. Lepas tu kita mulakan dengan aset bukan semasa. Okey, kita cari aset bukan semasa. Okey, yang pertama alatan pejabat. Okey. Alatan pejabat, okey, berapa? Dia ada berapa di situ? Okey, dia ada 2 kan? 35. Dekat situ tak 35. Okey, lepas tu dah siap dah terus tanda. Okey, yang kedua kenderaan. Okey, yang kenderaan berapa? 70. Okey, lepas tu ada lagi tak? Kalau tak ada, tambahkan. Okey, kalau awak tambahkan dapat 105,000. Okey, boleh? Okey, lepas tu ikutlah awak nak silang satu baris pun tak ada masalah. Tulis aset semasa. Okey, ingat aset semasa kita ada berapa? Jangan lupa garis kat sini. Garis. Okey, aset semasa kita ini dah selesai. Okey, kita ada 3. Mula-mula bank. Okey, bank kita berapa? Bank kita 105. Betul 105. Letak kat kolom nombor 2. 105,000. Okey, lepas tu kita ada tunai. Okey, tunai kita 800. Betul, 800. Okey, 800. Next, kita ada akaun belum terima. Akaun belum terima. Okey, berapa akaun belum terima kita? 28380. 28380. Okey, ada lagi tak? Jangan lupa. Dekat bawah ni, dah ada inventory ni. Ni inventory. Jadi, antara 5,700 dengan 8,960, jadi kita ambil ni lah sebab nilai yang paling rendah. Jadi, sini inventory akhir. Okey, berapa nilai dia? 5,700. Okey, jadi kat sini tambahlah. Okey, tambah awak akan dapat 139,880. Okey, boleh? Okey, seterusnya, dah siap ni, kita kena apa? Rumus dia, tolak dengan liability semasa. Liability semasa. Okey, lepas tu ada apa liability semasa kita? Cuma ada akaun belum bayar. Ni yang cikgu cakap tadi. Dia hanya ada akaun belum bayar. Okey. Jadi akaun belum bayar dia ada berapa? Berapa nilai dia? 19940. Terus kat sini sampai seorang saja. Jadi kurungkanlah 19940. Okey, kat sini awak tolaklah. Tolak letak bawah sikit. Jadi nilai dia 119.
940. Okey, tolak 119,940. Okey, ni nama dia modal kerja. Okey, modal kerja. Lepas tu ditambah dengan ni dua ni tambah. Okey, ditambah akan dapat 224,940. Okey, awak doublekan dia. Sebab dia dah siap bahagian ni. Okey, boleh? Jadi, seterusnya kita nak buat bahagian equity pemilik. Okey, bahagian equity pemilik. Tulis sini equity pemilik. Okey, kita ada apa? Kita ada modal awal. Modal awal kita dekat atas tadi kan? Okey, berapa nilai modal awal kita? 216 Modal kita kat sini. Modal awal 216. 216,100. Okey, lepas tu kita tambah dengan apa? Kita dapat untung betul? Tengok kat sini yang awak cari hapus sebelum ni. Okey, untung bersih. Okey, untung bersih kita berapa? 11540. Okey, tambah. Tambah awak akan dapat 227,640. Okey, 640 Okey, dah siap. Lepas tu awak tolak dengan ambilan. Dia ada ambilan. Okey, tolak dengan ambilan. Nilai ni tolak dengan ambilan. Tolak ambilan. Okey, berapa nilai ambilan kita? 2,700. Kurangkanlah 2,700. Okey, tolakkan dapat 224,940. Kalau awak pasti, awak tengok, kita tak ada liability bekas masa kan? Jadi tak adalah. Sebab tu nilai yang ni, awak kat atas ni dengan nilai ni, dia akan sama. Nilai ni akan sama. Tu maksudnya imbang. Kita kena imbang. Okay, kita kena imbangkan dia. Maksudnya nilai ni dengan ni samalah. Jadi dia akan dapat imbangnya lah. Jadi sebab tu nak tahu betul ke tak awak punya penyata kedudukan keuangan, nilai yang atas ni dengan nilai yang bawah ni mesti sama. Mesti sama. Nilai dua ni mesti sama. Tu maksudnya kita akan panggil imbangan. Imbang ke tak? Okey. Jadi, jangan lupa ini nama dia modal akhir. Okey, jadi untuk seterusnya, untuk latihan ni awak cuma ni lah, awak ambil jawapan cikgu ni, awak tulis balik je lah. Untuk soalan apa? Soalan 4 ni. Awak baru buat A kan? Jadi inilah B dia. B dia nanti awak salin yang cikgu punya ni je. Cuma nanti latihan cikgu akan bagi. Tapi latihan tu apa-apa mesti kena buat APU dahulu. Baru boleh buat PKK. Okey, boleh? Jadi kalau tak ada apa-apa, kita tamatkan kelas. Okey, sekian. Terima kasih.